Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illa la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha memahami ayat-ayatnya melalui Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi belum selesai meneliti pentafsiran ayat yang ke-6 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Dan jika kamu berjunub, yakni berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh terkena air atau dalam pelayaran, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah, yakni debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, tetapi Ia berkehendak membersihkan dan mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada frasa wa in kuntum junuban fattahharu, dan kalimah junuban bermaksud seseorang yang mengalami al-janabah disebabkan oleh persetubuhan ataupun mimpi basah atau yang lain-lain daripadanya. Dan di antara maksud al-janabah ialah al-mujanabah, bermaksud al-mubaadah, iaitu menjauhkan sesuatu. Kerana istilah al-janabah itu dalam maksud syar'inya menyebabkan seseorang muslim itu menjauhkan dirinya daripada salat, iaitu mengerjakan salat, daripada membaca Al-Quran, daripada menyentuh mushaf, daripada memasuki masjid sehinggalah ia bersuci. Dan kalimah fatahharu berasal daripada kalimah fatatahharu.
lalu diidghamkan, dimasukkan huruf ta ke dalam ta dan dimatikan, maka dia berbunyi fattaharu. Maka ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mahu menunaikan solat, mahu mendirikan solat, maka wajiblah ke atas kamu untuk berwuduk sebelum kamu mengerjakannya, dengan membasuh wajah-wajah kamu dan membasuh tangan-tangan kamu sehingga ke siku, dan menyapu kepala kamu dan membasuh kaki-kaki kamu hingga kedua buku lali. Ini sekiranya kamu berada dalam hadas, iaitu hadas yang kecil, dan kamu mahu melakukan solat. Adapun sekiranya kamu berhadas dengan hadas yang besar, disebabkan kamu mengalami junub yang berpunca daripada keluarnya air mani ataupun berlakunya persetubuhan, dan kamu ingin masuk ke dalam tempat solat ataupun ingin mengerjakan solat, maka wajiblah kamu dalam keadaan ini untuk bersuci, iaitu untuk melakukan mandi wajib, iaitu membasuh dengan air keseluruhan tubuh kamu, kerana perintah untuk bersuci itu apabila tidak berkaitan dengan mana-mana anggota tanpa anggota lain, maka ia adalah suatu perintah yang meliputi penyucian dan pembersihan ke seluruh badan, dengan dalil bahawa wuduk itu adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan anggota-anggota tertentu tanpa melibatkan semua anggota. Allah meletakkan dalam ayat ini anggota-anggota yang tertentu itu, iaitu anggota-anggota wuduk yang wajib untuk dibasuh ataupun disapu air padanya. Manakala maksud fattaharu di sini, bersucilah kamu, bermaksud bersuci dengan menggunakan air, kerana asal bersuci itu adalah dengan air, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dalam suratul Anfal ayat yang ke-11, yang bermaksud, dan ingatlah ketika ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan bila Allah menyebut fattaharu, maka ia mengandungi isyarat kepada wajibnya kita mengambil berat dan perhatian tentang meratakan keseluruhan tubuh badan kita dengan air, dan menunjukkan bahawa hadas ataupun disebut sebagai najis yang maknawi, yang tak dapat dilihat oleh mata, telah ataupun sememangnya meratai kepada seluruh juzuk ataupun bahagian tubuh kita, maka sewajibnya bersuci daripada hadas besar itu hendaklah dengan meratai, dengan membasuh ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Dan tidak syak lagi bahawa mandi itu atau mandi wajib itu adalah berlaku setelah janabah ataupun setelah haid ataupun setelah nifas, yang mengandungi faedah untuk memberi kesegaran kepada tubuh setelah ia mengalami letih, penat, sakit dan sebagainya. Maka begitu juga kebersihan jiwa, kerana ia akan membangkitkan jiwa manusia sebagai persiapan, persediaan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa keuzuran kan harusnya melakukan tayammum untuk bersuci ketika tidak boleh atau tidak mampu untuk menggunakan air, dengan firman-Nya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Yang dimaksudkan dengan marda di sini ialah orang yang sakit dengan sakit yang menghalangnya untuk menggunakan air secara mutlak. Contohnya, sekiranya dia menggunakan air juga, maka akan menyebabkan sakitnya atau penyakitnya bertambah buruk.
ataupun akan melambatkan proses pemulihannya daripada sakit tersebut. Manakala au ala safarin membawa maksud ialah seseorang yang berada dalam keadaan musafir, sama ada musafirnya hanya musafir yang pendek ataupun musafir yang sampai jarak yang boleh ia melakukan jamak dan qasar. Dia tidak sama dengan permusafiran yang dimaksudkan dalam hal berpuasa itu. Maka permusafiran yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah terkait dengan ketiadaan air, kerana permusafiran itu biasanya akan menyebabkan seseorang tidak bertemu dengan air, berbeza dengan orang yang tetap tinggal satu tempat. Maka sekiranya seseorang itu walaupun dia tidak bermusafir, tetap di satu tempat, tetapi tidak ada air di tempatnya, maka wajiblah ia bertayammum sekiranya ia berhadas, iaitu untuk dia menunaikan salat. Di sisi pandangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Sementara maksud auja'a ahadun minkum minal ghaid, al-ghaid daripada al-ghaid, iaitu tempat yang rendah, di kawasan rendah, dan ia merupakan suatu kinayah, suatu simbolik untuk menunjukkan hadas. Kerana secara adatnya seseorang yang ingin membuang hadasnya akan pergi ke tempat atau ke lembah yang agak pada orang, agar tak dapat dilihat oleh orang lain ketika dia menunaikan hajatnya. Manakala pada kalimah al-mulamasah, iaitu awlastumun nisa, ia membawa maksud al-jima', iaitu persetubuhan, dan ia merupakan suatu yang dibawa sebagai perlambangan apa yang berlaku terhadap seorang lelaki dan wanita, iaitu persetubuhan yang membawa kepada wajibnya untuk melakukan ataupun untuk mandi wajib. Dan inilah hebatnya Al-Quranul Karim yang mahu mengajar kita sebagai manusia, apabila berkata-kata hendaklah menjauhi kata-kata yang bercanggah atau bertentangan dengan adab-adab Islam dan pengajaran-pengajaran Islam yang mulia itu. Dan di antara yang berpandangan sedemikian, iaitu berpandangan bahawa awlamastumun nisa di sini bermaksud persetubuhan, ialah ramai dalam kalangan sahabat, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Musa al-Ash'ari dan lain-lain dalam kalangan fuqaha seperti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan lain-lain. Maka mereka berpandangan bahawa tidak ada wudu atau tidak membatalkan wudu sesiapa yang menyentuh wanita, sama ada sentuhan itu dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, berdasarkan pandangan tentang al-mulamasah atau awlamastumun nisa itu bermaksud jima'. Dan mereka berdalilkan bahawa Nabi SAW pernah mengucup isteri-isteri baginda, kemudian Nabi SAW menunaikan salat dan tidak berwuduk. Dan mereka juga berdalilkan kalimah al-mulamasah atau al-awlamastum nisa daripada fa'il fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang bermaksud kata kerja yang datang atau dilakukan daripada kedua-dua pihak ataupun dimasukkan dengan al-musyarakah. Maka inilah yang berlaku pada perbuatan persetubuhan, dan ia tidak berlaku pada sentuhan biasa. Selain itu, mereka juga berhujjah bahawa dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahawa al-lams itu ataupun sentuhan itu walaupun dengan tangan, tetapi dalam Al-Quran banyak tempat yang mana menyebutkan bahawa al-lams itu adalah suatu perlambangan kepada persetubuhan ataupun al-jima'. Maka apakah pandangan yang lain daripada ini yang menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan awlamastumun nisa di sini bukannya al-jima', bukannya persetubuhan, tetapi sentuhan dengan tangan? InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan esok pagi. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.